Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi panel penceramah Al-Fadil Al-Ustaz Wan Hasan, yang dipertua PAS kawasan Dungun, yang amat dikasihi sahabat saya Al-Fadil Al-Ustaz Azman Syafawi, Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu. Seterusnya para pimpinan penyokong jamaah-jamaah Islam, muslimin dan muslimat, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, Allah sentiasa memberi izin kepada kita untuk mengadakan majlis-majlis ceramah seperti ini. Dan alhamdulillah, kita masih dapat berceramah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada sekalian manusia. Semakin hari semakin banyak ceramah-ceramah di tempat saya, tiap-tiap malam ceramah. Ada orang kata tu ceramah tu nak mengundi tu ceramah. Acak angkat tu nak mengundi tu. Bukan ceramah nak mengundi, tapi kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada satu kumpulan daripada kamu yang kerjanya mengajak manusia ini kepada perkara yang baik. Atas dasar itulah maka penceramah-penceramah, tok-tok guru kita, para ustaz mengadakan ceramah. Mesti ada dalam satu masyarakat satu golongan yang kerja dia menyampaikan maklumat yang benar kepada manusia, ataupun memberi pesanan ataupun amaran supaya manusia ini tidak melakukan kesalahan, apatah lagi kemungkaran ataupun maksiat yang sekarang ini semakin bermaharajalela. Tak ada orang dapat nafikan perkara maksiat, perkara mungkar, perkara dosa, perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi. Kerana itulah kita kena balik kepada asal, iaitulah siapa yang menciptakan kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya orang kafir yang sembah tobekong di Mekah pun, dia kata Allah yang cipta, tapi tidak mau menggunakan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kata Allah di dalam Al-Quran. Jika kau tanya Muhammad kepada puak-puak kafir Mekah ni yang diketuai oleh Tan Sri Abu Lahab dan Datuk Patinggi Abu Jahal ni, kalau mu tanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, Tok Pekong ke? Ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu sembah? La yakulunna Allah. Sesungguhnya mereka pasti menjawab, Allah lah yang mencipta segala-galanya. Umat Islam sekarang kalau kita tanya siapa yang menjadikan langit, dia kata Allah. Siapa yang menjadikan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Apabila Allah lah yang mencipta segala-galanya, maka marilah kita balik berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dengan hukum yang telah ditinggalkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya lainlah pula. Tak boleh. Kita kena tengok dulu. Ni nak tengok dulu. Siapa nak saman hudud? Hudud dia nak saman. Gedebe benar seko ni. Yang terbaru mempersenda-sendakan hukum hudud, Dr. Masyitah yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini dalam satu ceramah beliau telah menghina hukum hudud. Dia kata kita tak boleh melaksanakan hukum hudud. Contohnya potong tangan. Kalau mencuri sekali, potong tangan. Dah kalau curi sekali lagi, potong tangan kiri. Dah kalau curi lagi, potong kaki. Lepas tu tak ada tangan, tak ada kaki dah. Mencuri dengan mulut, potong mulut. Tak boleh, dia kata. Orang tanya dah nak buat macam mana? Begini, dia kata orang yang mencuri, orang merompak, kita beri mereka kerja kosong, jawatan kosong. Bila dah dapat kerja, tak mencuri ya. Oh sedap kamu. Ini kegelinciran orang alim itulah yang akan menghancurkan agama Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada para sahabat, hal tadruna ma yahdimul Islam? Adakah kamu tahu wahai sahabat-sahabatku, apakah yang menghancurkan agama Islam? Dia sendiri yang menjawab, 3 perkara yang menghancurkan Islam. Yahdimuhu zallatul alim. Yang pertama, Islam itu rosak, Islam itu hancur dengan sebab tergelincirnya orang alim. Yang kedua, wajidalul munafiki li kitabillah. Orang-orang munafik mempertikaikan kitab Al-Quran. Yang ketiganya, wa hukmul a'immatil mudillin. Dan hukum yang ditetapkan, yang dijalankan oleh pemimpin yang menyesatkan. Inilah